Baik, kembali dalam cerita waktu ini, jadi kita bercakap berkaitan dengan MRT dan sebagainya. Sekarang pula adalah waktu untuk kita bercakap berkaitan dengan apa cerita dan juga isu dan juga laporan yang dibuat oleh Abdul Hadi Cik Awang yang berada di Kedah ketika ini. Ceritanya berkaitan dengan seorang ataupun dua orang runner ketum yang ditahan polis selepas melarikan ketum hampir 1 tan. Jadi kita dapatkan info dan juga maklumat lanjut liputan Hadi berkaitan dengan tajuk dan juga berita ini. Hadi, silakan Hadi. Okay, terima kasih Ehsan di studio. Sebenarnya sebut pasal ketum ni Ehsan, sebenarnya orang Kedah ni memang sejak bulan 3, bulan 2 lalu kecoh mengenai ketum ini. Selepas Menteri Besar Kedah mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk Kerajaan Persekutuan membenarkan Kerajaan Negeri Kedah untuk mengeksport ketum ke negara Thailand, terutama bagi tujuan perubatan. Dan sebenarnya ditugaskan untuk membuat liputan pasal ketum ni sebenarnya Ehsan. Kami sebenarnya media menjangkakan sebenarnya untuk news story itu sendiri, value story itu sendiri, ketum tu mestilah lebih 1 tan dan sebagainya, nilai yang banyak. Tapi tadi sebenarnya mula-mula agak kecewa lah apabila dengar 950 kilogram saja, tak sampai 1 tan. Tapi bila dengar cerita di sebalik berita pasal ketum tu sebenarnya Ehsan, ada kisahnya. Sebenarnya dua orang runner ini sebenarnya mengambil upah untuk menghantar ketum, daun ketum seberat 950 kilogram daripada Pendang, daerah Pendang ke Changlun, Kedah, di mana jaraknya sekitar 75 kilometer dan dengan upah RM1,000. Namun menurut pihak polis, mereka maklumkan bahawa dua suspek ini mendapat maklumat pada rakan-rakan mereka bahawa line tak clear sebenarnya. Line tak clear untuk mereka melakukan penghantaran dari Pendang ke Changlun itu. Jadi mereka dua suspek ni risaulah Ihsan. Daripada nak menghantar ke Changlun, diorang berpatah balik daripada Pendang ke Sungai Petani. Dan dalam perjalanan patah balik itulah mereka sebenarnya ditahan pihak polis di sebuah taman di Sungai Petani sebelum mereka sampai ke rumah pada jam 2.30 pagi pada hari Jumaat yang lalu. Dan jika kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Muda tadi ketika sidang media. Pihak polis telah berjaya menangkap dua lelaki berserta merampas 95 bungkusan plastik hitam, setiap satu mengandungi daun-daun hijau dan disyaki daun ketum. Nilai yang seperti tadi itu 14,250. Tangkapan atau ketempatan itu masing-masing berusia 41 tahun dan 30 tahun. Juga turut merampas sebuah lori jenis Nissan. Hasil semakan lampau didapati suspek yang berumur 41 tahun mempunyai dua rekod lampau, iaitu Seksyen 427 Kanun Kesesaan dan Seksyen 506 KK. Manakala suspek yang berusia 30 tahun mempunyai dua rekod lampau, iaitu Seksyen 186 KK dan Seksyen 4B atau judi 1953. Okey, itu sedikit berkenaan dengan sidang media sebentar tadi. Dan bercakap mengenai ketum ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor semula ini mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan. Namun berdasarkan jawapan balas oleh Menteri Dalam Negeri, perkara itu tidak dapat dilaksanakan. Dan kami selepas itu cuba mendapatkan beberapa pemimpin yang lain, terutama Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid dan juga bekas Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Kedah berkenaan dengan cadangan untuk membenarkan Kerajaan Negeri Kedah mengeksport ketum ke negara Thailand, memandangkan menurut Menteri Besar Kedah, perkara itu dapat mengurangkan bebanan-bebanan pihak agensi penguatkuasa dalam membanteras penyelundupan ketum secara haram ke negara seberang, ataupun selain pada itu dapat memastikan penduduk-penduduk ataupun
penanam ketum ini dapat meningkatkan pendapatan mereka, manakala kalau dijual di negara kita harganya adalah sekitar 30 hingga 40 ringgit. Tapi kalau dijual di negara Thailand harganya adalah 130 sehingga ke 160 ringgit. Bagi 1 kilogram itu peningkatan 3 hingga 5 kali ganda sendiri. Dan kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Kedah dalam pertengahan bulan 3 yang lalu. Saya nak cadangkan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bersedia untuk menjadi melantik mana-mana anak syarikat kerajaan untuk menjadi ejen tunggal di Kedah supaya kita dapat mengumpulkan komoditi ketum ni dan kita jadi pengeksport secara sah dan kerajaan boleh dapat cukai dan penguatkuasa tak payah duduk tunggu duduk legal kata gitu. Dan komoditi itu untuk ekspor, bukan untuk dimasuk ke dalam badan secara salah. Secara legal, jadi proses untuk melegalkan ekspor daun ketum tu, saya minta agensi-agensi ini bincang. Kalau perlu pada pindaan akta di Parlimen, kena bawa ke Parlimen. Kalau tak perlu, boleh dibuat secara pentadbiran. Kita anytime boleh sediakan agensi lah, macam Kumpulan Ladang ke, Kedah Agro ke, PKNK ke, untuk jadi agensi yang ada lesen membeli dan lesen mengekspor. Okey, sebenarnya Ihsan, dan dalam seperti saya katakan tadi, saya mendapatkan 2 maklum balas daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid. Beliau mengatakan bahawa bersetuju jika ketum bersetuju kumpulan ataupun agensi-agensi di bawah KPLB dapat mengeksport daun ketum itu sendiri jika ketum dibenarkan untuk dieksport secara sah ke negara Thailand, terutama melibatkan RISDA. Tetapi apabila saya bertanyakan Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri, soalan yang sama, Tun Dr. Mahathir berkata terdapat lebih banyak kemudaratan ataupun keburukan dalam daun ketum itu sendiri berbanding kebaikan yang ada, dan jelas beliau adalah lebih baik untuk kerajaan negeri Kedah berusaha mencari jalan lain untuk menambahkan pendapatan dan tidak berharap untuk ketum itu ataupun tidak berharap untuk daun ketum itu diluluskan untuk dieksport ke negara Thailand. Dan jelas beliau pengemilan ketum secara berlebihan juga akan mengakibatkan pada ketagihan yang melampau dan akan menjejaskan tahap kesihatan individu-individu yang ketagihan itu sendiri, Ihsan. Dan juga Hadi, kita tahu bila kita baca laporan di media sosial, contohnya ada yang menyatakan bahawa negeri jelapang ketum contohnya, dan isu-isu berkaitan dengan ketum ini juga dikaitkan dengan negeri Kedah banyak di sana. Tetapi sebagai seorang wartawan, Hadi, kalau Hadi boleh ceritakan kenapa banyaknya penanaman ketum di sana, kenapa banyaknya kes-kes melibatkan polis juga, melibatkan ketum dan juga polis di sana, adakah sebab penanaman yang mudah di Kedah, tanahnya yang banyak dan sebagainya? Sebenarnya apa antara faktor pendorong kepada banyaknya penanaman dan juga ketum ini di sana, Hadi? Sebenarnya, Ihsan, bercakap mengenai ketum ini sendiri, sebenarnya berdasarkan fakta yang diberikan oleh Menteri Besar Kedah sebelum ini, kualiti yang ada pada daun ketum yang dihasilkan di negeri Kedah, terutama melibatkan 2 daerah, iaitu daerah Pendang dan juga daerah Padang Terap, merupakan antara kualiti daun ketum terbaik yang dihasilkan di dunia. Itu antara sebab mengapa ketum terutama dari Malaysia dan daripada negeri Kedah dibeli dengan harga yang mahal, sanggup dibeli dengan harga yang mahal oleh individu-individu daripada negara Thailand bagi mendapatkan daun ketum itu sendiri. Yang pertama adalah harga ketum itu sendiri yang ada di Kedah, kualiti ketum itu sendiri, dan yang kedua adalah akta racun itu sendiri membenarkan penanaman ketum, tapi tidak membenarkan ianya diproses secara tidak sah dan sebagainya, diekspor secara tidak sah dan sebagainya. Akta racun itu sendiri membenarkan penanaman ketum, jadi penduduk-penduduk ingat mereka tanam boleh dan mengamalkan perkara itu secara sewenang-wenangnya, dan ada juga mereka mengambil kesempatan dengan menjual daun ketum itu terutama di kawasan-kawasan kampung, dijual agak terbuka sebenarnya dengan harga, jika kita dapat imbas semula 2 hari lepas sebenarnya kenyataan polis daerah Pendang dapat menangkap seorang tukang proses ketum di daerah Pendang itu sendiri menjual
satu plastik ketum dengan harga satu plastik air ketum yang sedang diproses, yang sudah diproses dengan harga RM5. Itu menunjukkan bahawa ketum sebenarnya di Kedah mudah didapati, memandangkan kualiti yang saya beritahu tadi merupakan antara yang terbaik di dunia, Ihsan. Baik, terima kasih Abdul Hadi Ciawang. Itu cerita berkaitan dengan tangkapan Rana Ketum, dan juga selepas itu adalah isu-isu lain yang menyatakan bahawa bagaimana ketum ini boleh sebagai perubatan dan juga untuk dieksport ke luar negara dan sebagainya. Perkara ini pastinya kita akan teliti dan juga kita akan melihat dari semasa ke semasa perkembangannya yang kita akan bawakan kepada anda. Baik, terima kasih sekali lagi Hadi. Terima kasih kepada Ridauddin tadi yang berkongsi cerita sebagai seorang wartawan, liputan mereka yang mereka lakukan hari ini untuk kita tahu sebenarnya antara perkara yang berlaku kadang-kadang ada di sebalik berita berkenaan yang mungkin tidak dilaporkan, tetapi ia adalah antara perkara-perkara bagaimana perjalanan untuk mendapatkan berita dan juga laporan itu dapat kita kongsikan kepada anda. Baik, terima kasih kerana menonton cerita. Saya Ihsan Nahya, sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.